Bila saya kerja kat Pulau Perhentian tu, isteri saya menguruskan anak-anak saya seorang diri. Okey, ini cerita rumah tangga. Boleh ke cerita rumah tangga Oh, sikit? boleh. Boleh. Bukannya untuk membuka aib, tapi ini adalah untuk sebagai tauladan. Allah Rasul. Kenapa kita bergaduh dengan isteri? Kenapa kita selalu marah anak-anak? Apa yang membuatkan kita gaduh dengan isteri? Apa yang membuatkan kita marah anak teruk-teruk? Saya juga pernah jadi seorang bapa yang menengking. Assalamualaikum Cik Faizal, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih. Boleh ceritakan sedikit tentang kerjaya Encik Faizal? Okey, kerja saya full time video creator. Saya ada buat YouTube content, video content apa semua. Saya ada 2 channel YouTube. Okay, kalau nak dipanggil YouTubers pun boleh jugalah. Saya lama di Pulau Perhentian. Oh, Pulau Perhentian. Pulau Perhentian. Saya dulu ada manage satu chalet di Pulau Perhentian selama 8 tahun. Kemudian balik ke darat, and then saya masuk bidang jual suplemen selama setahun. Lepas tu sekarang ni memang full time video creator lah. Oh, jadi apa konten video yang Encik Faizal buat? Konten video, dulu saya buat video untuk komika saja, tapi sekarang ni saya ada buat satu YouTube channel di mana yang saya namakan Badminton World by Halim Stringer. Sebab abang saya ni seorang stringer, world stringer lah, sebab yang ikat tali raket. Stringer ni yang ikat tali raket untuk players. Jadi raket Lee Chong Wei dia pernah ikat, Taufik Dayat, semua world players dia pernah ikat lah. Kalau ada tournament dia yang di belakang tabir tu. Kita selalu nampak orang main winter racket dah siap sedia kan. Sebelum tu sebenarnya stringer yang tolong ikatkan tali dia orang kalau ada putus ke apa ke. Jadi abang saya ni dah 20 tahun pengalaman dalam bidang badminton. Jadi saya menggunakan kelebihan dia tu untuk create satu channel YouTube untuk memberi info kepada peminat-peminat badminton seluruh dunia, bukan dalam Malaysia je, sebab channel tu pun dalam bahasa Inggeris, jadi untuk world lah. Yang itulah kerja saya sekarang. Saya pun sebelum Encik Faizul terangkan pasal stringer tu, saya pun tak pernah dengar sebenarnya stringer tu apa. Ramai orang tak tahu pasal kehidupan stringer ni, kerjaya stringer ni. Sebenarnya dia satu kerjaya. Satu kerjaya juga. Macam saya kata tadi, saya bekerja di Pulau Perhentian selama 8 tahun. Bila saya kerja kat Pulau Perhentian tu, isteri saya menguruskan anak-anak saya seorang diri. Jadi dah masuk belum tajuk isteri ni. Saya nak ucapkan terima kasih kat isteri saya ni. Boleh saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada isteri saya, Siti Nobehera binti yang bekerja keras selama 2 tahun, sebab masa tu Hana sampai umur dia berapa tahun 3 tahun ke 4 tahun tak silap saya di Pulau Perhentian, dia membesarkan seorang-seorang. Long distance kita orang, saya jumpa anak-anak masa tu bila monsun je. Sebab dekat Pulau Perhentian ni dia ada season daripada bulan 2 sampai bulan 10. Dia punya season lepas bulan 10, 11, 12, dalam 10, 11, 12, 1 tu dalam 4 bulan tu, time tu lah saya ada di rumah. Sepanjang 2 tahun saya berada di rumah tu, sebenarnya saya memang struggle untuk adapt, untuk biasakan diri macam mana berada di rumah. Kalau sebelum ni tak ada kat rumah. Jumpa cuma hujung tahun saja. Bulan 10 sampai bulan 1 je saya dengan anak-anak dan juga isteri. Tapi bila saya dah keluar daripada Pulau Perhentian, bila dah masuk ke dah dekat darat ni, memang full time dekat rumah. 2 tahun saya cuba membiasakan diri dekat rumah. Jadi tu macam-macam. Jadi sebenarnya bermula daripada situlah Allah Ta'ala dah susunkan saya punya perjalanan hidup untuk menjadi seorang bapa yang alhamdulillah sampai sekarang ni saya pun tak sedar dan tak percaya juga boleh jadi macam ni, boleh mendidik anak-anak yang macam Kumika dengan Kuhana sekarang ni. Saya pun tak tahu macam mana, apa kelebihan keluarga kami sampai ramai yang suka, ramai yang follow. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Semoga, sebab benda-benda tu sebenarnya, boleh ke saya cakap banyak ni? Boleh. Sebenarnya benda tu adalah kehidupan
yang saya tonjol tu sebenarnya ada kehidupan, sebab saya memang suka rekod video. Hobi saya adalah merakam video, dan sebelum saya kerja saya manage area dekat Pulau Perhentian, uruskan chalet dekat Perhentian, saya pernah kerja production house. Jadi Betul tu. pengalaman semuanya daripada pengalaman dia. Perjalanan dia tu disusun oleh Allah sangat cantik, dan saya sangat bersyukur, Betul. sangat cantik. Dia setiap benda pengalaman yang lepas, pengalaman ni dia bukan sia-sia. Betul betul. Setiap benda yang kita lalui, ada baik ataupun buruk, itu memang Allah dah susun. Memang semuanya, dia tak ada kebetulan dalam kehidupan. Saya rasa, bagi saya, pendapat saya, memang tak ada kebetulan, semuanya telah disusun. Betul tu. Ah, Jadinya tadi Encik Faizul ada cakap sedikit tentang anak-anak Encik Faizul. mm-mm, Kami dan penonton di luar sana nak tahulah mm-mm, apakah aktiviti yang Encik Faizul selalu lakukan di rumah. Lagi-lagi masa pandemik memang semua orang duduk rumah kan. Ada mm-mm. apa-apa aktiviti ke? Okay, berbalik kepada aktiviti di rumah yang katakan pandemik tu tadi. Waktu pandemik macam biasa. Okay, macam biasa. Aktiviti dia, sebab saya memang nak mendidik anak-anak supaya dibekalkan dengan ilmu pengetahuan. Yang paling penting sekarang adalah tauhid, agama, benda yang patut ditanam dari dalam, dari kecil. Dan sebenarnya sebab itu pun yang kita patut tanam, benda itu pun yang saya dulu kecil-kecil, ibu bapa saya, mak dan abah saya tanamkan daripada kecil kan. Sebab daripada segi akademik, insya-Allah boleh belajar di sekolah. Sebab Betul. kita ada sekolah kan. Jadi sebelum mereka masuk alam sekolah, belajar benda-benda lain, jadi benda apa yang patut kita belajar kat rumah, apa yang kita patut tanam daripada kecil, seawal usia lagi, daripada baby, Agama. daripada umur 3, daripada agama. Jadi agama itulah, itu yang paling penting sekali. Kalau tak ada agama, tak ada apa-apalah kita Betul. hidup kat dunia. Jadi Kosong. agama yang penting, kosong. Jadi yang penting Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Itu yang anak-anak perlu tahu, dan kita sebagai ibu bapa perlu tanamkan dekat anak-anak. Jadi aktiviti Betul. saya hari-hari, saya fikirkan macam mana nak perkenalkan, macam mana nak tanamkan, macam mana nak mengenalkan budak-budak ni dengan Allah, macam mana kita nak kenalkan anak-anak kita dengan Rasul, cintakan Allah, cintakan Rasul. Jadi cara dia, kita bercerita, dan tunjukkan apa yang patut kita buat, apa yang kita patut buat untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasul. Jadi itulah aktiviti dia. Aktiviti kita pantun, yang mungkin uniknya dengan pantun lah. Benda tu saya dengan pantun Mika senang ingat. Sebab dia suka pantun. Dia suka berpantun. Bila dia dengar bunyi pantun, dia suka ikut. Budak kan suka bunyi, rhyme kan, irama. Jadi pantun kan ada irama. Jadi dengan pantun tu saya dapat didik dia orang untuk mengenal, untuk rapatkan diri dengan Allah, dengan Rasulullah. Jadi aktiviti teknik Encik Faizul lah untuk mengajar mereka tentang agama. Berdasarkan pendapat dan pengalaman Encik sendirilah kan. Adakah Encik Faizul memang suka jadi tulang belakang bagi menjaga anak-anak di rumah? Memang best kan? Memang suka dan sangat best sekali. Dan pelajaran yang saya dapat ialah sebelum ni saya juga seperti orang kata berfikiran macam lelaki-lelaki lain yang mengatakan bahawa jaga anak-anak adalah kerja perempuan kan. Sebenarnya kita sebagai seorang lelaki yang patut membimbing, mendidik dan menunjukkan contoh kepada anak-anak dan isteri. Macam mana nak didik isteri, kita kena didik diri kita sendiri. Macam mana nak didik anak-anak, kita kena didik diri kita sendiri. Nak jadi bapa, kenalah jadi seorang suami yang baik dulu. Nak jadi seorang suami yang baik, kenalah jadi seorang bapa. Tapi yang paling penting sekali untuk lelaki, yang paling penting sekali kenalah jadi anak yang baik kepada ibu dulu. Saya takkan berada di sini. Saya rasa perjalanan hidup saya takkan semudah itu kalau tanpa doa daripada mak saya. Betul. Jadi doa mak tu sebab paling saya pun berkuasa. yes, itu yang paling powerful sekali. Saya pun anak bongsu, anak manja, anak yang ke-8 dalam adik-beradik. Oh, 8 adik-beradik. Bestnya. 8 adik-adik. Jadi mungkin doa mak saya tu lebih kat saya sikit kot. Untungnya jadi anak bongsu. Mungkin. Tapi
pernah tak Encik Fazul rasa macam nak ada bantu rumah ke ataupun nak ada penjaga ke sebab ataupun memang okey je Encik Fazul handle anak-anak dekat rumah tu? Pembantu rumah memang memang diperlukan, insya-Allah kalau ada rezeki apa semua memang saya nakkan pembantu rumah. Tapi bukan untuk jadi penjaga anak-anak. Bukan untuk babysitter. Bukan untuk menjaga anak. Bagi saya untuk mendidik dan menjaga anak-anak tu saya sendiri lebih suka mendidik. Maknanya bapa lagi patutnya mendidik anak-anak, bukannya orang lain. Ya, bukannya hantar pada orang lain, tapi ikut keadaan lah, ikut kepada rezeki masing-masing. Macam saya, alhamdulillah, itu pasal saya katakan tadi, saya bersyukur sangat sebab yalah, heaven sangat kan kerja macam ni, jaga anak, buat konten, rezeki masuk. Jadi itu memang satu idaman para lelaki. Tak tahulah kalau lelaki lain ada idaman dia kan. Sebab saya pun saya dulu adalah hobi mancing apa semua ni, tapi setelah bergelar suami dan juga bapa, memang hobi tu bila kita tukarkan kepada anak-anak, ya Allah, nikmatnya. Betul. Nikmat seisi alam. Mungkin saya tak ada relate lagi, tapi berdasarkan apa yang video-video yang saya tengok yang Encik Fazul buat tu memang nampak mesra sangat-sangat hubungan Encik Fazul dengan anak-anak. Memang itu yang patut kita lakukan. Kanak-kanak, anak-anak perlukan kasih sayang kan. Kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang bapa. Jadi saya juga kadang-kadang terfikir juga macam mana yang orang bekerja, laki, suami isteri bekerja, anak-anak jumpa lepas waktu kerja apa semua kan. Jadi itu saya tak dapat nak ni kan. Kalau macam dulu, macam masa saya bekerja di Pulau Perhentian dulu, isteri saya seorang diri buat. Jadi sebab tu bila saya keluar, saya kena ambil alih tempat dia. Struggle. Memang struggle juga. Macam-macam. memang pergolakan rumah tangga waktu tu memang dia memang kejap turun, kejap naik, kejap gaduh, kejap ni. Tu memang saya akui proses pembelajaran saya untuk menjadi seorang bapa, untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab, yang orang kata kena jadi seorang suami bertanggungjawab. Sebelum ni saya fikir okey, suami bertanggungjawab, ada duit bagi isteri, ada duit bagi isteri. Itu je kerja. Kalau yang saya fikir dulu-dululah masa saya dekat pulau kan, kadang-kadang kita bergaduh, kenapa, apa lagi yang nak, apa semua tak cukup apa. Sebenarnya yang paling penting sekali adalah kasih sayang. Kasih sayang tu bukan ukuran dia bukan daripada duit semata-mata. Kasih sayang tu adalah cara kita melayan, cara kita membantu. Jadi saya dulu macam-macam. Bayangkan orang yang tak pernah jaga anak-anak, kerja dekat pulau, bergaul dengan orang lain, tiba-tiba balik kena 24 hours menghadap isteri, menghadap anak-anak, kerenah isteri, kerenah anak-anak. Memang saya banyak belajar. Saya memang ucapkan terima kasih kepada isteri saya yang sama-sama menempuh, sama-sama melayan kerenah saya, melayan angin saya masa tu yang tak faham-faham. Bapa kena macam ni, suami kena macam ni sebenarnya. Suami kena macam ni. Jadi kepada suami-suami di luar sana, kalau nak jadi kalau nak jadikan isteri, kalau rasa nak isteri yang baik, isteri yang mendengar kata kita, isteri yang patuh pada kita, jadi kita kena patuh pada ibu kita dulu dan kita kena patuh pada Allah dulu, kita kena kenal Rasul dulu, sayang Allah, sayang Rasul, minta dekat Allah, minta dekat Allah, doa banyak-banyak supaya kita jadi suami yang baik, suami yang boleh membimbing isteri. Kalau kita tak baik, isteri kita juga akan tak jadi tak baik. Jadi itu yang saya belajar. Saya dulu okey, ini cerita rumah tangga. Boleh ke cerita rumah tangga sikit? Boleh. Bukannya untuk membuka aib, tapi ini adalah untuk sebagai tauladan. Okey, memang saya akui masa saya keluar dari pulau tahun 2018 adalah tahun yang saya rasa begitu struggle, begitu banyak dugaan daripada isteri dan anak-anak, dengan keadaan masa tu keuangan pun tak kukuh. Bayangkan bisnes baru lepas saya tutup. Maknanya perniagaan chalet tu saya tutup. Itu saya dengan abang saya tutup perniagaan tu. Jadi saya kena adakan satu maknanya sumber pendapatan baru. Jadi saya masuk bidang backup plan. Saya masuk bidang jual suplemen tapi tak menjadi. Kan sebab itu bukan bidang saya, bukan kepakaran saya sebenarnya, tapi masuk sebab ada sebab tertentu lah. Dan saya cuba buat dalam masa sepanjang tahun 2018 tu, dan sepanjang tahun tu jugalah saya hadapi macam-macam cabaran, dugaan dengan belajar pasal kekeluargaan.
Daripada mengurangkan situ lah ego. Daripada masuk balik gambar dalam media sosial awal 2019, masa tu saya tengok Mika Petah bercerita pasal kartun. Saya rekod satu, dan saya fikir macam saya cuba upload masa tu, upload satu, dan ramai yang tengok. Ya, daripada situlah tiba-tiba keluar mentol. Ada idea Alhamdulillah. baru. Alhamdulillah Instagram. Allah dah susunkan. Macam ni. Okey, ini dia jalan keluar. Jadi itu saya katakan, setiap permasalahan mesti ada jalan keluar. Tapi Betul. untuk kita keluar daripada sesuatu permasalahan tu, kita tengok balik apa permasalahan dia, kenapa permasalahan itu sampai, kenapa kita bergaduh dengan isteri, kenapa kita selalu marah anak-anak, apa yang membuatkan kita gaduh dengan isteri, apa yang membuatkan kita marah anak teruk-teruk. Saya juga pernah jadi seorang bapa yang menengking. Yang menengking, yang marah, yang marah, yang tidak sepatutnya. Pernah terjadi 2018 tu, pernah terjadi, dan itulah yang membuatkan saya berdoa banyak-banyak, berkat daripada doa ibu saya juga, doa isteri saya juga. Jadi para isteri, tolonglah, apa-apa pun tolong, marah macam mana pun tolong doakan suami. Doakan suami, sebab dahsyat memang doa seorang isteri ni sangat dahsyat. Terutama kepada isteri-isteri yang terinaya. Bukan maksud saya bukan suami itu menginaya. Kadang-kadang suami itu tak sedar yang dia menginaya isterinya. Betul, selalu terjadi lah. Selalu terjadi macam tu. Sebab suami kadang-kadang dia fikir dia je selalu betul. Betul. Dia tak tengok kesalahan dia. Sebab wanita ni dia lembut. Jadi dia perlu dilayan dengan lembut. Dia perlu dilayan dengan baik. Jadi nak pula wanita sekarang kadang dia cepat melawan balik. Jadi itu sebenarnya dia kena ada balance. Perempuan dan lelaki kena faham, suami dan isteri kena faham apa tujuan kita bernikah, apa tujuan kita berumah ketangga, apa amanah yang diturunkan oleh Allah Taala kepada kita, ya, ada beri anak apa semua, macam mana kita nak menjaganya. Jadi itulah. Panjang lah ni. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Saya rasa sangat sebab sebelum ni pun saya tak pernah lagi ada live yang macam ni, yang boleh saya bercerita, boleh saya bercerita berkenaan dengan rumah tangga, berkenaan dengan ibu bapa. Sebab sebelum ni cerita pasal Mika aja kan. Malam ni Mika tak ada, dia tak available. So saya bercerita pasal pengalaman saya lah untuk diri saya sendiri, dan dari tawadan, ataupun sebab ramai yang minta tips. Ramai yang minta tips dekat Facebook, dekat ada yang kata minta saya tulis buku, ataupun saya rasa belum jidu layak lagi saya untuk memberi pedoman kepada orang lain, sebab anak saya baru 7 tahun yang paling tua, dan Mika baru 5 tahun. Jadi itu bukanlah satu kejayaan ataupun satu benda yang dah sukses. Jadi mungkin yang apa yang saya pertontonkan sekarang, ia boleh menjadi penyejuk hati kepada mereka yang menonton. Orang rasa terhibur kan, budak-budak boleh berpantun dengan keletahnya kan, dengan sebab yang saya tunjukkan pun pasal kasih sayang, sebab kasih sayang ni adalah nombor satu. Tanpa kasih sayang kita tak boleh apa. Kasih sayang dengan Allah, kasih sayang dengan Rasul, kasih sayang dengan ibu, kasih sayang dengan guru, kasih sayang dengan suami, isteri. Jadi anak-anak, yang penting ialah kasih sayang. Jadi macam mana kita nak itu sebab saya tak pandai nak bagi tips dekat orang lain. Kalau orang minta tips, saya tak pandai nak bagi, sebab saya fikir kehidupan saya lain daripada orang lain. Orang lain bekerja, orang lain pergi office. Kadang-kadang ada isteri yang bekerja, suami isteri bekerja. Macam kami, dua-dua orang duduk kat rumah. Jadi alhamdulillah, cara dia lain. Jadi masa tu pun kadang-kadang lain. Sebab masa saya bekerja, edit video pun malam. Kadang saya jarang tidur malam. Jadi macam isteri saya pula memang start je saya keluar daripada pulau tu, memang sampai sekarang dia tengah cari kerja tapi belum dapat lagi. InsyaAllah pada masa akan datang, insyaAllah. Jadi sebab yang kami doa, bukannya kami doa ya Allah ya Tuhan tu bagilah kerja, bagi kerja, tak. Yang kita minta yang kita minta adalah ya Tuhanku, pegang ayahku ambil cepat sekolah lama. Amin ya Allah. Datangku ayah balik cepat. jika benda tu baik untuk dunia, baik untuk akhirat,
biarlah dapat berilah kerja. kita, betul. Berilah kerja Cakap tu. something pasal pantun kan dengan anak-anak Encik Fazul. Macam mana Encik Fazul boleh ajar diorang pantun daripada kecil Sampai Ajar sekarang saya tengok macam fasih sangat diorang berpantun tu. Lagi-lagi Mika Okey. tu. Okey, berpantun ni punca dia pasal saya dengan abang saya ada jual suplemen minyak terapi Cahayaku Cahayalu nama dia. Minyak terapi Pak Raja Cahayaku Cahayalu. Masa tu dia dengan Cik Abun. Abun Raja Pantun kan Abun Maharaja Lawak yang suka berpantun tu. Oh ya Jadi betul. bila pergi sesuatu karnival ataupun sesuatu event, saya shoot video. Video abang saya shoot untuk page dia lah, untuk page Cahayaku Cahayalu tu. Lepas tu Abun selalu berpantun. Biasalah dia selalu berpantun dan saya bawa balik video tu, saya edit. Kadang-kadang Mika dengar. Dia satu hari tu dia ikut. Dan dia ikut pantun tu. Jadi bila saya dapat tahu je dia boleh ikut baik-baik pantun tu. Jadi dari situ saya perkenalkan dia dengan pantun-pantun Melayu dulu. Pantun-pantun turun-menurun dulu. Sebelum tu saya tak pandai lagi nak reka-reka pantun ni. Saya kenalkan dia dengan buah cempedak. Pantun-pantun biasa yang kita tahu. Jadi bila daripada situ, bila dia dah minat dengan pantun, barulah saya buatkan pantun-pantun yang kita sendiri. Pantun-pantun Talawadan, pantun-pantun nasihat, pantun-pantun Rasulullah, pantun-pantun Nabi. Daripada situ ia berkembang. Macam Mika dia memang suka dan minat benda-benda macam tu. Sebab sebelum tu dia belum pandai membaca. Sebelum tu dia jadi suka bila saya bercerita, bila saya berpantun, bila saya bergurau macam tu, dia suka dengar dan dia suka ulang balik. Faham. Anak-anak kecil memang dia suka ikut kita lah, orang dewasa kan. Lepas tu saya nak tanya juga, apakah pendapat Encik Faizul tentang ibu bapa yang mengongsikan perkembangan anak-anak di social media, macam Encik Faizul sendiri pun buat begitu kan. Dan juga bagaimana Encik Faizul melindungi anak-anak daripada terlalu terdedah dengan social media. Terlalu terdedah. Yang sebenarnya yang sekarang yang main social media bukan anak-anak. Yang main social media adalah ibu bapa. Macam saya sendiri yang main. Saya sendiri yang operate. Saya sendiri yang create page tu dan saya sendiri yang handle. Jadi kita sendirilah yang boleh mengawalnya. Bukan anak-anak. Macam saya sekarang, saya cuma shoot. And then saya tunjukkanlah dekat Hana dengan Mika. Saya bila dah shoot, kita masukkan dekat mana? Kita masukkan dekat YouTube, kita masukkan dekat Instagram, kita masukkan dekat Facebook. Saya bagi dia orang tengok. Dan saya terangkan apa yang kita buat ni. Kita nak bagi orang tengok apa. Jadi sebelum tu kita ajar dia tentang dosa dan pahala. Daripada situ dia belajar tentang dosa dan pahala. Okey, kalau kita tunjukkan macam ni, kita dapat dosa. Kalau kita tunjukkan benda macam ni, kalau orang dapat macam baik, kalau Allah pandang apa yang kita buat, kita boleh dapat pahala. Jadi itu. Jadi saya kontrol dia dengan tu. Saya kontrol gadget, memang saya kontrol sangat Ana dengan Mika. Cuma bagi gadget, cuma long distance drive. Lepas tu dekat kedai makan. Ataupun bila hari kelepasan. Hari kelepasan tu maksud dia macam kita pergi rumah cousin, balik kampung. Kadang-kadang benda tu kita tak boleh nak handle sebab bila kita dah berkumpul ramai-ramai, bukan macam saya masih kecil-kecil dulu. Bila jumpa sepupu-sepupu kawan-kawan, masa tu belum ada zaman gadget, kita main. Tapi budak-budak sekarang bila balik kampung, masing-masing dengan tab, masing-masing dengan telefon. Jadi ada setengah yang boleh main, tapi bila dia orang dah lama sikit, dia orang dah belum boring, dia orang ada gadget. Jadi itu bukan nak menyalahkan gadget, tak. Itu zaman dia orang. Sekarang ni memang zaman dia orang. Perlu ada pendedahan. Betul. Kan? Perlu ada gadget juga untuk pendedahan, tapi masa ataupun kita kena kawal lah waktu dia pakai gadget tu macam mana dan apa yang dia tonton. Jadual lah kan untuk dia. Yes, apa yang dia tengok. Dan saya tunjuk juga video-video TikTok. Kan kadang-kadang ada yang cerita pasal TikTok, ada TikTok. Saya tunjuk juga contoh TikTok. Saya tunjukkan contoh TikTok dan saya bagi tahu baik ke tak baik. Dan supaya dia boleh kenal kan. Yes, supaya dia kenal. Kita kena kenalkan. Kita kena Betul, beritahu. Kalau tak dia kenal dengan diri sendiri, so takut. Yes. Nanti bila dia dah benda lain. Ya betul. Sebab biar kita bagi tahu dia. Betul. Encik Faizul, boleh tak kita jawab sikit soalan Q&A sebab ada satu soalan yang menarik ini. Ditanya, anak dara bersopan santun, manis rupanya berkurung biru. Sedari kecil pandai berpantun, dengan siapa Mika berguru?
Dengan siapa Mika guru? Alamak, saya nak jawab spontan pantun ni tak adalah saya tera sangat berpantun sebenarnya. Saya pantun-pantun Mika tu pun selalunya yang saya buat kalau esok saya nak suruh dia bacakan pantun tu malam tu saya buat. Dan saya bukannya hebat sangat berpantun, mereka pantun jadi Mika berguru dengan ayahnya lah untuk berpantun ni. Itu soalan, itu jawapan. Minta maaf saya tak dapat jawab dengan pantun. Sedap pantun tadi tu, tapi saya tak dapat jawabnya dengan pantun. Tak apa. Jadinya okey. Boleh tak sebelum kita bersurai Encik Faizul kongsikan tips ke ataupun nasihat ke kepada ibu bapa luar sana bagaimana cara kita kekal positif dan bersemangat melakukan kerja rumah sambil berjaga anak pada waktu sekarang ni, ataupun dan juga boleh promote akaun social media ataupun bisnes jika ada. Okey, tips. Okey, ramai juga yang tanya tips. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk memberikan sedikit pandangan, iaitu apa-apa hal yang kita buat pun sebenarnya kita nak mencari apa? Mencari keredaan Allah Ta'ala. Jadi untuk mencari keredaan Allah Ta'ala kita kena sayang Rasul. Jadi tu saya katakan tadi dua. Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Jadi kalau kita pegang benda tu insya-Allah kita buat apa pun dia akan disusun dengan baik dan dengan cantik. Apa pun masalah akan diselesaikan dengan baik kalau kita pegang pada dua. Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Jadi apa-apa kita nak mendidik anak, didik dulu dengan Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Begitu juga kan kita nak bekerja. Anggaplah kerja itu sebagai ibadah. Sambil bekerja kita berselawat. Jadi bila kita ada Allah Rasul, Allah Rasul, jadi itu yang keluarnya kita boleh berselawat. Kita boleh selawat bila buat apa-apa kita boleh berselawat. Kita potong ikan kita boleh berselawat. Kita menjaga anak kita boleh berselawat. Dan bila kita marah sekalipun, insya-Allah Allah Ta'ala akan blok benda-benda yang tak ni tu. Bila kita, saya pernah ini boleh cerita pengalaman sikit. Ke masa dah tepat. Masa dah okey. Jadi tip dia itu je, Allah Rasul, Allah Rasul. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Jadi terpulang kepada ibu bapa yang nak berfikiran positif. Jadi tip saya ialah Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Jadi itu je. Nak bagi tip yang lain-lain saya tak pandai sebab mungkin berbeza dengan orang lain. Jadi macam mana kita nak Allah dan Rasul tu, jadi terpulanglah pergi berguru ke ataupun beramal ke ataupun buat tingkatkan mengaji Al-Quran dan sebagainya macam-macam lah. Jadi untuk anak-anak pun jadi itu juga Allah dan Rasul. Dan Rasul. Yes.